Alhamdulillah, kita sudah pun masuk ke hari ke-29 bermakna episod yang ke-29. Masih lagi bersama-sama saya, Epi, Yasin dan juga Ustaz Harry. Ustaz pun dah gelak dengan suara saya. Tapi tak apa, insyaAllah saya cuba gagahkan diri sampai ke episod yang ke-30 sampailah ke hari raya. Dan apa pun, Assalamualaikum dan terima kasih kerana terus sudi mendengarkan Borak Tengah Lapar. Baik, untuk episod kali ini, apakah topiknya? Silakan. Okay. Baik, terima kasih. Membaca berita email. Ya. Terima kasih Epi. Terima saya. kasih Ustaz. Yang masih lagi kekal momentum dengan baju yang sama, kasut dan juga seluar yang sama. Okey. Epi, saya faham kesedihan untuk meninggalkan Ramadan. Allah. Ya, memang saya dapat rasa benda tu. Penjiwaan tu sampai Sampai. Saya akan bacakan email seterusnya ya. dengan penuh penjiwaan sih. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap kali Ramadan je, saya bertekad untuk melakukan sebanyak mungkin ibadah. Saya mula jaga solat sunat sebelum subuh pun saya buat. Tapi masalahnya, bila habis je Ramadan, amalan-amalan tu pun habis sekali. Susahnya nak istiqamah ni, Ustaz. Maknanya cerita pasal istiqamah ni lah. Istiqamah. Al-Kisah lesapnya Ramadan. Lesap Ramadan, lesaplah amalan. Baik Ustaz. Orang kata yang mudah itu istirahat, yang susah itu istiqamah. Boleh tahan lah. Yang macam mana? Dalam struggle pun boleh tahan juga. Yang mudah. Yang mudah itu istirahat. Yang susah itu istiqamah. Yang ringan itu Istirahat. isteri. Kadang-kadang Istiqomah. kadang-kadang ada isteri yang berat juga tau. Ya. Buat tenang Kalau ada masalah rumah tangga, kita bincang nanti. Kita bincang nanti. Pendengar kita ni nak menunggu tanya Betul. kita. Baik Ustaz, ya Ustaz. Sila Ustaz. Istiqamah ni. Aduh. Apa masalah dia ni Ustaz? Dia begini satu perkara yang kita kena tahu, sebab kita bercerita ni pasal orang yang duduk dalam bulan Ramadan, kemudian kita nak keluar daripada Ramadan. Betul tak? Tak lama dah ni. Bukan tak lama, besok terus. Beberapa hari ni. Berapa hari apa Sin? Besok. Allah. Bukan besok Ustaz, ada satu hari lagi. Yalah, besok lah. Besok lah. Jelas lah. Jelas lah. Besok malam dah tak ada apa dah. Kan? Betul. Jadi maknanya apa? Nak sebut bahawa cerita istiqamah ni yang hasil daripada bulan Ramadan ni, saya ingat ada disebut dalam sebuah buku yang masyhur nama dia Lataiful Ma'arif. Ini dikarang oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Okey. Dia sebut apa? Dia kata siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian selesai dia buat ketaatan tadi, dia nak tahu sama ada amalan itu dia diterima ataupun tidak. Ya. Maka kaedahnya ialah dia boleh tengok kalau amalan itu tertolak selepas daripada dia beramal, dia buat maksiat. Dia buat beramal buat beramal baik semua sepanjang Ramadan, tapi lepas Ramadan dia buat maksiat balik. Itu satu. Untuk melihat. Ni kan makna kita nak tengok sejauh mana amalan kita. Ya. Tapi kalau sekiranya dia buat satu-satu amalan, okey, tapi lepas dia berhenti habis buat amalan tu, dia akan terus lagi dengan amalan lain. Ramadan dah habis dah. Kan? Misalnya ke depan nanti ni ada Syawal. Ya. Jadi dia beramal untuk Syawal pula. Lepas tu nanti ada Zulkaidah. Haji dia buat pula korban misalnya. Kemudian masuk pula nanti awal Muharram, dia puasa pula Tasu'a, Asyura, Isnin, Khamis ke misalnya, dia buat kebaikan. Maknanya berterusan. Maka kata Ibn Rajab Al-Hambali, itu tanda bahawa amalan dia diterima. Tapi kalau yalah betul lah tu. Kalau amalan kita buat tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, maknanya menunjukkan amalan tu tak ada nilai Ya. Yalah. Kita beramal. Misal katakan orang katalah, kan sembahyangnya bukan main lagi, tapi menipu orang boleh tahan. Kadang-kadang kita beramal, puasanya bagus tapi mulutnya ya Allah, ya Rabbi. Tuhan je yang tahu. Ya. Asal keluar daripada mulut dia sakit hati. Asal keluar daripada mulutnya melukakan orang. Contoh. Jadi benda-benda ni menunjukkan bahawa amalan dia tu ada something wrong. Kita nak kata tak diterima, kita tak tahu. Tapi tanda-tanda kata para ulama. Itu bendanya kita kena faham. So memanglah kita nak apa nama ni? Kita nak supaya dapat beramal terus. Kita nak supaya kita dapat buat sebagaimana kita buat dalam bulan Ramadan. Tetapi benda ini juga kena tengok bagaimana hasil daripada amalan kita. Dan itu juga akan menentukan sejauh mana kita boleh terus buat. Gitu. InsyaAllah. Baik, Abang Ya. Ada apa nak dikatakan? Yalah, saya nak perbarui, saya nak cuba momentum kan lah.
Momentum. Ustaz. Ya, Sin. Okey. Adakah disebabkan Ramadan datang setahun sekali menyebabkan orang-orang kita ni hanya bersemangat beribadah dalam bulan Ramadan seolah-olah menjadi acara, orang kata apa? Acara sambutan tahunan. Itu Sin. Sebenarnya masalah kita ni ialah ataupun perkara yang paling pokok pada kita ni, kita nak kena macam mana cara kita nak supaya benda yang biasa tu dia tidak jadi kebiasaan. Faham tak? Benda yang biasa tidak menjadi Okey, kebiasaan. Contohlah Sin, kita orang lelaki, kita kena bagi nafkah, bagi duit pada isteri contohlah kan. Maknanya nak buat beli barang dapur ke, beli pakaian ke sebagainya kan. Biasa awak bagi berapa kat orang rumah? Contohlah. Contoh. Saya biasa saya bagi kad ATM. Bagi sebuah. Pandai. Kadang-kadang kita tanya dia jawab terus. Tapi contoh ni, itu benda biasa kita buat. Sebab kita tahu dah hujung bulan ini nak kena fikir nak beli bayar duit api, bayar duit air, nak bayar duit sewa, betul tak Sin? Contoh dia ada kereta pakai, kita nak kena bayarkan kereta lagi sebab dia duduk rumah. Contoh kan, kalau ada anak sekolah nak sediakan duit sekolah. Betul. Itu benda biasa. Tapi macam mana kita nak jadikan benda yang biasa ni, dia bukan kebiasaan tetapi dia sesuatu yang sifatnya adalah berpahala. Faham tak? Faham. Jadi kita tak sekadar buat gitu, tapi kita tahu benda ni, oh ini Allah Taala suruh kita buat. Oh aku buat ni walaupun nampak biasa je, memang biasa buat begitu, tetapi ini aku buat kerana perintah Allah Taala. Jadi ini yang kita nak kena ada. Jadi kalau Yasin tanya tadi, kenapa hari ni orang beramal tapi macam yalah jadi acara sambutan aja. Kan memanglah orang kata hujung-hujung Ramadan ni ramai orang tapi dia tak rasa apa-apa, seolah-olah tak ada efek apa-apa Zin. Ini yang kita risau. Sebab apa? Bila dia kata alah Datuk tua ni nak buat apa? Kan? Biasa kan macam tu kan? Betul. Orang punya rasa. Datuk tua ni pergi masjid lah. Datuk tua ni semayang lah. Betul lah tu. Tapi kita bukan nak kerana kau tua. Habis makna kalau kau muda? Tak buat. Kena tunggulah tu. Itu masalah dia. Jadi sebab itu, kita buat ni kerana Allah bagi peluang. Kan? Pakcik rajin ni, hujung-hujung Ramadan ni. Alah, kalau balik ke rumah budak-budak belum balik lagi. Dia orang biasa malam-malam raya besok. Kalau anak-anak saya Ustaz, dia tak tahu ni kadang-kadang subuh tu baru sampai masing-masing. Jadi kita nak kelang kabut nunggu baik. Saya duduk surau. Maknanya apa? Maknanya kalau anak-anak tu balik awal, tak pergi surau lah. Ini masalah. Ini yang kita kena perbetulkan Happy. So pendengar-pendengar kita yang bila kita beramal dalam bulan Ramadan ni, jangan jadikan dia kebiasaan. So kita buat tu kerana mungkin ini peluang Allah bagi. Mungkin ini syukur Allah Ta'ala bagi kesempatan. Jadi begitulah Sin kan. Jadi kita buat tu kita tahu bahawa itu bukan hanya sekadar buat. Ada lagi Sin? Nampak banyak soalan lah. Ujung-ujung Okey, kita simpan dulu soalan tu. Ujung-ujung Ramadan. Simpan dulu soalan tu. Kita akan kembali selepas ini dalam Borak Tengah Lapar. Kita ikuti Borak Tengah Lapar. Adalah Borak Tengah Lapar 29 hari kita berpuasa dalam Ramadan dan semoga pun insya-Allah akan terus saya gagahkan untuk sampai ke episod yang ke-30. Baik, kita masih lagi berbicara mengenai istiqamah ni Ustaz. Lesapnya Ramadan. Ada orang yang keluar daripada Sabar. Tahu lapar. Kita faham. Sin, baca Ya. sikit. Baik. Isi koma ke isteri koma? Isteri koma Baik, mungkin Abang Yasin ada soalan. Silakan Abang Yasin. Soalan soalan. Ya Allah. Saya soalan tak adalah. Tapi nak huraian lah daripada Ustaz. Ya. Salah tak ada. Okay, anda katalah kita dah pulun habis-habis beribadah dalam bulan Ramadan. Lepas habis je bulan Ramadan, kita pun jadi sama seperti sebelum Ramadan. Adakah pahala kita dalam bulan Ramadan tu akan jadi sia-sia kerana kita tak istiqamah dalam melakukannya? Macam tu Ustaz. Dia gini lah Sin. Kita sebut tadi, ada orang beramal, tapi beramal tu tak mengubah apa-apa pada dia. Kita bukan nak buat magic. Yalah. Maknanya orang beramal bulan Ramadan, tiba-tiba keluar Ramadan jadi ustaz. Itu magic Sin. Itu magic. Betul. Itu rancangan tu belum ada Sin. Belum ada lagi tu filem tu. Boleh buat saya? Nanti jangan lupa panggil. Saya juga lah. Cuma kalau kita sebut tadi apa disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali tentang orang yang berada dalam bulan Ramadan atau orang beramal, tapi lepas dia beramal
dia balik pada asal. Dia dah elok dah. Bukan kita kata dia berubah terus 100% tak, tapi ada benda yang sepatutnya dia boleh kekalkan tapi dia tak kekalkan. So menunjukkan bahawa amalan dia tu ada something wrong. Kan, tapi kalau dia boleh kekalkan amalan dia, mungkin dia bukan puasa. Bukan semua orang boleh puasa pi. Betul. Orang puasa bukan Ramadan ni tak semua orang. Tapi saya pernah jumpa kawan-kawan lu mengaji lu, masa di Jordan lu. Dia memang boleh puasa Daud sin. Puasa Daud. Puasa Daud ni dipanggil, dia sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Dia berselang hari. Itu dipanggil puasa Daud. Dan itu di antara puasa yang paling baik selepas daripada puasa Ramadan. Sebab puasa Ramadan ni setiap hari. Puasa Daud ni selang sehari. Selang sehari. Jadi maknanya ada orang boleh buat, tapi tak semua sin. Tak semua. So ada benda okey ni mungkin dia tak boleh buat, tapi mungkin dia boleh berubah. Dia boleh susun balik mungkin cara solatnya, waktu solatnya pi. Jadi benda-benda ni sin, ini benda yang mungkin memberi kesan pada dia, menunjukkan ada dia panggil nilai pada dia punya Ramadan. Macam itu pi. Dia kalau buat puasa Daud tu dalam bulan Ramadan, Buat puasa Daud dalam bulan Ramadan, maka dia akan dicampakkan ke laut. Itu dipanggil puasa uji amat. uji amat. Suka hati dia petik nama orang. Tapi sebab puasa Daud ni puasa sehari, puasa tidak. Puasa sehari tidak. Itu je pasal. Oh ya. Tu dipanggil kilau. Kilau pula. Daud kilau. Oh. Okey. Baik. Sebelum kita Rasanya Yasin lapar betul nampak. lapar betul. Baik. Eloklah kita cepat-cepat habis. Yalah. Supaya dia boleh makan lepas ni. Bunyi. Bunyi. Okey, baik, sebelum kita pergi jauh. Baik Ustaz, sebelum kita pergi jauh, dah macam-macam nama keluar. Kita berehat dulu, kita kembali selepas ini dalam Borak Tengah Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar, selamat kembali mendengarkan Borak Tengah Lapar. Masih lagi bersama-sama kami bertiga, AP, Ustaz Heri dan juga Abang Yasin kita. Dan kita masih lagi bercerita mengenai Al-Kisah Istiqomah ni ataupun lesapnya Ramadan. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan cara ataupun tip untuk kita kekal istiqamah dengan amalan baik selepas Ramadan. Tu penting Zin. Macam mana Zin? Agak-agak cara nak istiqamah. Agak-agak wala, agak je. Ya. Kita kena ada bunyi ya. Okay. Apa? Teruskan je. Jadi untuk kita kekalkan istiqomah kita apabila selepas Ramadan ni, kita kena ambil nilai isu kita di masa bulan Ramadan. Ya. Tak jumpa tu. Dia nak mencari point. Tapi Zin, dia gini tau. Pertama sekali kita nak bagi share lah kan. Ini sharing kan. Dia pertama sekali kita kena tahu apa benda yang kita nak kena istiqamahkan. Istiqamah ni maknanya kita kekal. Sustain. Maintain. Apa lagi? Sadin sedikit. Sadin. Tapi berterusan. Dah jumpa dah tu. Dah jumpa dah. Yang itu nak cari tadi kan? Ya. Maknanya itu yang Nabi sebut dalam hadis. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Wa in khillah. Walaupun sedikit. Jadi sebab itu cara kita nak istiqamah ni Bi, pertama sekali kita cari yang wajib dulu. Kan? Kadang-kadang kita suka pergi yang sunat-sunat dulu. Kan? Sunat dulu ada ridak. Kan? Baju pakai jubah. Ridak ni yang letak kat sini kan? Yalah. Itu kira sebagai pandangan tersunat. Okeylah. Tapi benda yang wajib kita tak pergi dulu. Pergi yang wajib dulu. Misalnya kita solat awal waktu contohnya. Ini tak ada pasal saja melepak tengok TV dan nak azan isyak baru sembahyang. Contoh. So biar ada perubahan, kita pergi go through yang itu dulu. Pergi yang wajib dulu, apa keparduan kita. Baik, apa perkara lah dalam apa ni, dalam kehidupan kita. So kita settlekan tu dulu. Dan kita istiqamah. Lepas tu baru kita tambah sikit. Sebab dia Sin, dalam Islam ni antara sunnah yang kita tak boleh tinggal dalam konteks kehidupan kita, dia panggil tadarruj. Tadarruj ni artinya berperingkat-peringkat. Kadang-kadang orang kita ni dia terlampau semangat bulan Ramadan ni, dia nak berubah tu. Dia terus pagi, dia terus pagi. 360 darjah. Al-Fadil Ustaz Yasin. Kan? Terus Al-Fadil Ustaz Yasin terus. Kan? Dia punya berubah tu Sebab itu kadang-kadang kita nakkan begitu cepat, akhirnya kita tersungkur Sin. Sebab itu biar kita bertenang-tenang, tukar satu. Tapi jangan lambat sangat.
takut mati. Ah. Lambat no payah juga kan. So tukar sikit ubah. Hari ni ubah lagi, besok ubah lagi, ubah. Every day make a small change. Made a small change. Understand? Money changer. Money changer pula dah. jadi kita buat perubahan tu sikit dan insya-Allah kita boleh buat perubahan yang baik dan mudah-mudahan dengan semangat Ramadan tu mesti bagi kekuatan. Tapi penting juga ilmu sih. Betul. Ilmu kena. So kadang-kadang ilmu ni dia jadi satu benda untuk memberikan kekuatan pada kita. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita dengar orang bercakap, itu memberi kekuatan pada kita. Dia macam tonic untuk kita. Jadi akhirnya kita terus semangat dan insya-Allah kita boleh berubah. Ini pun dah memberi satu kekuatan. Dah berapa minggu dah kita bersama ni, Ustaz. Betul. Semakin hari semakin saya rasa macam datang satu kekuatan lah untuk. Memang istiqamah betul. Daripada hari tu baju hitam je. Allah. Akbar. Dia nak cara nak uji. Mungkin boleh Abang Yasin bagi kesimpulan untuk topik kita pada hari ni. Masya-Allah. Masya-Allah. Jadi Dipersilakan Al-Fadil. Al-Fadil Yasin. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan daripada cerita tentang apa tadi? Tentang Istiqamah. Ya. Istiqamah ni. Al-Kisah. Fikir-fikirkan. Jika anda ingin isteri 2 atau 3, itu isteri koma, bukan isteri aku. Aku tak tahu kat mana perginya kesimpulan. Baiklah, kita simpul lah di sini Ustaz. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari esok untuk topik yang serunya. Ustaz, dah masuk 30 Ramadan Ustaz. 30 Ya Allah, besok ni. Besok ni. Jangan terlalu gembira sih. Iyalah Ustaz. Okey, Ramadan sedih. nak pergi dah Ustaz, sedih. Baik, kita jumpa lagi. Ini adalah Borak Tengah Lapar. Assalamualaikum. Bye-bye. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.